Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazana idza syi'ta rabbi sahla. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina wa 'an asatizatina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita sedang bincangkan episod yang ketiga dari Suratul Kahfi, kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Abdun Salih. Abdun Salih yang dimaksudkan iaitu Khadir alaihissalam. Kebanyakan para ulama mufassirin mentarjihkan bahawa Khadir merupakan seorang Abdun Salih dan bukannya seorang nabi, seperti yang disebut Syekh Al-Marhum Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir. Saudara pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita sedang melihat ayat ataupun episod yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat ke-60 hingga 82. Walau bagaimanapun kita telah membincangkan sebahagian awal dari kisah ini, iaitu dari ayat 60 hingga ke ayat 64. Jadi pada waktu ini kita akan menyambung pada ayat ke-65 hingga ke-70 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kayfa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabira wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Sadaqallahul azim. Maksudnya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, sebahagian baca Khadir, sebahagian baca Khidir, sebahagian baca Khadir. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya menyebutkan Khadir. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Dan bagaimanakah kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa menjelaskan, insya-Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampailah aku sendiri menerangkannya kepadamu. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam tafsir Mahasinut Ta'wil Syekh Al-Qasimi, Al-Allama Al-Qasimi, Jamaluddin Al-Qasimi menyenaraikan beberapa pandangan ulama mufassirin yang lain tentang episod yang hebat ini, di mana Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Abdun Salih, Khadir alaihissalam ini. Dan telah kita bincangkan bagaimana Nabi Musa merupakan seorang nabi yang gigih, yang disebut oleh Syekh Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Nabi Musa merupakan seorang musammim, merupakan seorang musir yang ada padanya sifat tasmim, yang ada pada sifatnya israr. Bagaimana kesungguhan yang ada pada Nabi Allah ini untuk menuntut ilmu. Dan berkata Al-Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Iklil, dia katakan bahawa Nabi Musa ni seorang yang lasak
struktur tubuhnya, seorang yang kuat sifatnya, seorang yang gagah perkasa. Dan Nabi Musa ini tidak pernah mengatakan dalam hidupnya, aku merasa penat. Ini satu sifat seorang manusia yang hebat. Dia tidak pernah merasa penat dalam hidupnya. Penat ini kalau kita sebutkan dalam perjuangan, kita akan bertambah lagi kepenatan itu bila kita katakan pada diri kita, aku penat. Walaupun kita penat, kita ambillah rehat dalam kadar yang sepatutnya, yang diperlukan. Nanti kita akan bincangkan perkara ini menurut pandangan para ulama. Contohnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam membahaskan ayat ini dalam kitabnya Fathul Bari Sahih ala Syarah Sahih Al-Bukhari. Sudah mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Nabi Musa ni seorang yang tidak pernah mengatakan aku penat. Tetapi kata Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Iklil, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada Nabi Musa sewaktu mencari Khadir ini ataupun Khidir ini, tiba-tiba Nabi Musa merasa penat. Penat yang dimaksudkan itu dalam ayat yang ke-62, laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sungguhnya kita telah merasa letih dalam perjalanan ini. Nabi Musa tidak pernah rasa penat. Tetapi bila berjalan, dia merasakan penat, dan penat ini adalah satu rahsia yang Allah SWT jadikan, mengakibatkan dia berkata kepada pemudanya, pembantunya, muridnya itu Yusha' bin Nun, keluarkan makanan kita. Kita nak makan kerana saya pun dah rasa penat dan saya yakin kamu penat juga. Sedangkan Nabi Musa ini tidak pernah mengatakan dalam hidupnya aku penat. Rahsia dia sebalik. Kepenatan yang Allah jadikan rupa-rupanya di sini supaya mereka pulang semula ke tempat yang mereka akan berjumpa dengan Abdul Salih itu, dengan Khidir alaihissalam ataupun Khadir alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menimbulkan rasa penat dan Nabi Musa pun berkata kepada pemudanya Yusha' bin Nun, mari kita makan, aku rasa penat. Tujuannya supaya Yusha' bin Nun lekas-lekas mengingatkan bahawa ikan yang dibawa sebagai bekalan dalam perjalanan sudah pun melompat masuk ke dalam laut di Majma' Al-Bahrain. Dan perkara ini telah kita bincangkan mengenai pertemuan dua tempat. Majma' Al-Bahrain ni maknanya pertemuan dua laut, Laut Jordan dengan Laut Merah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam apa istilahnya, pulang semula ke tempat Majma' Al-Bahrain bersama dengan Yusha' bin Nun, dan mereka pun bertemu dengan apa yang dinamakan sebagai Nabi ataupun Abdul Salih ini, Khidir alaihissalam, yang sedang berada berehat di situ, dan berlakulah perbualan dan permintaan daripada Nabi Musa yang telah kita kisahkan sebelum ini. Sudah mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Selain daripada itu, Al-Imam As-Suyuti menyenaraikan beberapa faedah, beberapa perkara yang dapat kita istinbatkan penting dalam episod ini untuk kita ambil sebagai pengajaran. Iaitu yang pertama, kata beliau dalam kitabnya Al-Iklil, kepentingan kita untuk mencari teman dalam perjalanan. Itu yang disebut dalam hadis sahih, Nabi SAW menasihatkan kita supaya sentiasa berteman dalam perjalanan. Kalau berjalan seorang diri, syaitan. Berjalan dua orang diri pun syaitan juga. Berjalan tiga orang, barulah musafir yang sebenarnya. Kerana lazimnya kita ni menjadi kuat bila kita mempunyai sahabat-sahabat yang mantap, yang kuat, yang sama-sama sehaluan dengan kita. Terutamanya bila perjalanan itu mempunyai banyak rintangan dalamnya, dengan fitnah dan sebagainya, dengan berbagai perkara yang boleh kalau iman ini tidak kuat, diuji dengan berbagai perkara, dari sudut fitnah dunianya, maka eloklah kita mempunyai teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Iklil, galakan kita untuk menuntut ilmu yang disyariatkan supaya kita melalui satu perjalanan. Imam Syafi'i menaraikan dalam syairnya, mengatakan safir tajid iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladhira al-ishi fi an-nasabi inni ra'aitu wuquf al-ma'i yufsidu insaha taba wa illam yajri lam yatibi. Orang manusia ini menjadi mulia kalau dia pergi ke tempat lain, terutamanya untuk menuntut ilmu. Bila menuntut ilmu tempat lain, kita punya skop pandangan kita pun menjadi lebih luas, dan kita dapat menilai berbagai perkara dalam satu-satu masalah. Dan satu masalah ada berbagai pandangan. Contohnya, kalau para pelajar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian mempunyai objektif yang untuk belajar ilmu-ilmu Islam, elok pergi ke negara-negara yang mana menjadi tempat perkembangannya. Contohnya di Al-Azhar, contohnya di Jordan, contohnya di Syria. Tempat-tempat seperti ini merupakan tempat perkembangan ilmu satu masa dahulu. Kita menuntut ilmu di tempat-tempat ini, kita akan melihat berbagai guru, dan masing-masing menghormati antara satu sama lain. Ada mazhab Hanafinya, mazhab Maliknya, mazhab Hanabilahnya, dan mazhab Syafi'iyahnya.
ulama-ulama yang berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini saling hormat menghormati antara satu sama lain, dan kita akan melihat cara mereka berfikir dalam satu-satu masalah. Ada berbagai-bagai pandangan, menunjukkan bahawa adanya dalam Islam ini keterbukaan, ada flexibility, masing-masing mempunyai hujah-hujah yang tersendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Asyuti, galakan untuk kita membawa bekalan dalam perjalanan, dan perkara ini pernah kita bincangkan menerusi kisah haji dan juga ayat dari surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan bawalah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah. Ini tidak berlawanan dengan konsep tawakal. Ya, Nabi SAW pernah menyatakan kepada seorang sahabat, iqilha wa tawakkal, ikatlah unta kamu, kemudian kamu bertawakal. Maknanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ni selepas berusaha. Berusaha dalam maksud pendekatan perjalanan musafir yang kita jalankan membawa bekal. Perkara ini juga telah kita bincangkan dalam kes bagaimana sahabat-sahabat yang berada dalam gua itu, seorang yang dipilih supaya mencari makanan yang paling baik. Jadi ini juga telah kita bincangkan dalam episod yang lepas. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, seterusnya kita dapat lihat Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, kata Imam Asyuti dan kitabnya Al-Iqlil, bahawa kita perlu menisbahkan, menyandarkan perkara yang tidak baik kepada syaitan sebagai tanda ta'adduban dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini pernah kita bincangkan dalam surah yang terdahulu, iaitu surah Asy-Syu'ara, bila Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berkata, dan Allah nilai, dan Allah sebut perkara ini dalam Al-Quran, rekodkan, abadikan untuk menjadi panduan kepada kita semua dalam ayat 78 hingga 82. Apa firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan aku, kemudian dia beri hidayah kepadaku, dia beri makan kepadaku dan beri minum kepadaku. Bila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan, dan dialah yang mematikan aku dan menghidupkan aku semula, dan dialah yang aku mengharapkan sangat agar diampunkan bagiku dosa-dosaku pada hari kiamat. Sebenarnya dalam kes yang sedang kita bincangkan ini, Nabi Musa bila bertanya kepada Khidir alaihi wassalam, nanti kita akan lihat Khidir tidak menjawab sesuatu perkara yang buruk itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, perkara-perkara yang baik saja dinilai disandarkan kepada Allah, perkara-perkara yang buruk itu disandarkan kepadanya. Nanti kita akan lihat bagaimana Khidir ini telah pun merosakkan perahu yang mereka tumpangi bersama-sama, dan bila datang waktu untuk menjelaskan, maka berkatalah Khidir bahawa fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'uhum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Aku hendak merosakkan perahu ini kerana nanti ada raja yang akan merampas perahu-perahu yang difikirkan baik untuknya. Raja ni akan merampas. Jadi kalau perahu ini sudah aku rosakkan, walaupun ini merupakan suruhan daripada Allah, tapi aku yang rosakkan. Mana dalam bab aib disebut di sini i'abah. I'abah ni perkataan aib, disandarkan kepada dirinya sendiri. Walaupun dalam ayat yang berikutnya berlaku di sini tahwil, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana perkara-perkara selepas itu adalah perkara kebaikan. Dalam ayat ke-82 nanti kita akan lihat, fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Tuhanmu mengkehendaki, dia yang robohkan, dia yang bina semula dinding ni Khidir dan juga Musa. Tiba-tiba yang mengkehendakilah Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan Allah yang memperbaiki dinding itu, tembok itu. Kenapa dinisbahkan kepada Allah? Kerana di sebaliknya ada kebaikan. Ini adab seorang Nabi yang diajar kepada kita semua, bahawa dalam perkara-perkara kebaikan kita sandarkan kepada Allah, perkara-perkara keburukan kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Demikian juga kalau kita lihat sebelum itu, Nabi Musa ini bila bersama dengan pemuda yang bernama Yusha bin Nun, muridnya itu, maka bila mereka mencari makanan yang dibawa, maka barulah pemuda ini mengingatkan Nabi Musa, mengatakan, wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Aku terlupa nak beritahu kamu kerana syaitan yang telah melupakan aku. Jadi perkara-perkara yang buruk dinisbahkan kepada syaitan. Ini tidak jadi masalah.
Kerana lazimnya perkara yang baik kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang buruk kita nisbahkan kepada diri kita dan juga kepada syaitan. Kata Al-Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Iqlil. Ini satu adab yang penting yang dapat kita ekstrakkan daripada episod yang ketiga ini. Seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, pengajaran yang kelima, kata Al-Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Iqlil, orang-orang alim boleh mengelak daripada mengajar masyarakat perkara yang mereka tidak bersedia untuk mengetahuinya. Ini susah sikit, agak complicated untuk kita ceritakan. Sebenarnya orang-orang alim ini mestilah orang yang hakim, orang yang bijaksana. Yang paling baik mereka ni naik ke tahap ulul albab, yang juga pernah kita bincangkan sebelum ini. Mereka melihat, dia tahu apa pendekatan yang perlu dibawa dan apa pendekatan yang tak perlu dibawa. Ini sifat yang disebut sebagai hakim, orang yang bijaksana. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, orang yang diberi hikmah ini merupakan orang yang bijaksana. Erti orang yang bijaksana ni orang yang mengetahui yang mana perlu ajar kepada orang dan yang mana tak perlu diajar kepada orang lain. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, nanti kita akan lihat perkara ni dalam perkara yang namanya ilmu laduni, pandangan Al-Imam Al-Ghazali dalam perkara ni. Yang dengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, buktinya apa? Nabi Musa ini bila bertanya kepada Khadir ataupun Khidir seolah-olah macam enggan nak mengajar Nabi Musa kerana takut dia menjadi fitnah kepada orang yang tidak memahami ilmu yang Allah anugerahkan kepada dia, yang berbeza daripada Nabi Musa yang pernah kita bawakan sebelum ini. Baik, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, insya-Allah kita akan bincangkan perkara ini dalam episod akan datang, musia ayat ke-71, 72 sampai 75 dari surah Al-Kahfi, dan kita akan lihat apakah hikmah yang tersirat di sebalik yang tersurat, bagaimana adab penuntut ilmu yang perlu ada, dan kita akan semak juga pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, dan juga kita akan lihat pandangan Al-Imam Al-Baydawi. Demikian juga kita akan lihat pandangan yang dikemukakan oleh Al-Qasimi tentang perkara ini. Jadi mudah-mudahan muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita bukan saja menelusuri ayat-ayat ini, tafsiran di sebaliknya, terjemahan di sebaliknya, kita perlu mengetahui pandangan-pandangan alim ulama dalam perkara-perkara yang berkaitan, kerana Quran ini hidup untuk diri kita dan kita perlu menghayatinya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.